Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kemerdekaan. Kemerdekaan menurut Wikipedia ialah pemerintahan sendiri oleh penduduk-penduduk sesebuah negara yang secara amnya menuntut kedaulatan. Kemerdekaan merupakan taraf permulaan bagi sebuah negara muncul seringkali untuk mengisi kekosongan politik. Tetapi seringkali merupakan pembebasan daripada kuasa yang mendominasi kawasan itu. Dari segi negatif, kemerdekaan juga boleh ditakrifkan sebagai keadaan yang tidak dikuasai oleh kuasa yang lain melalui penjajahan, dasar peluasan kuasa ataupun imperialisme. Kemerdekaan adalah sangat penting dalam sesebuah negara yang merdeka. Kemerdekaan disambut pada 31 Ogos setiap tahun dan setiap tahun disambut dengan tema yang berbeza. Tema pada tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Rakyat Malaysia mempunyai banyak sebab untuk mempertahankan kemerdekaan yang sedia ada di Malaysia. Antara sebab utama ialah kemerdekaan sebagai lambang kebebasan, kedaulatan dan kejayaan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tiada sebab atau alasan untuk tidak berusaha mempertahankan negara tercinta ini. Semua lapisan masyarakat dan lapisan pemerintah harus berganding bahu untuk mengelakkan negara dari mengalami huru-hara dan kacau bilau. Jika kemerdekaan negara dapat dipertahankan, kerajaan kita boleh merangka politik dan pentadbiran mengikut acuan sendiri dan tidak perlu mengikut telunjuk dari luar. Kemerdekaan memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara ke arah perpaduan, pemodenan dan kecekapan ekonomi negara. Malah, pendidikan dapat melahirkan generasi muda yang berpendidikan tinggi bagi membangun dan memacu kejayaan negara. Tercapainya kemerdekaan, negara dapat membuat dasar pendidikan sendiri yang mengikut perkembangan semasa. Hal ini berbeza dengan situasi negara sebelum kemerdekaan kerana sistem pendidikan negara sebelum kemerdekaan mengasingkan kaum seperti sekolah vernakular yang telah memecah belahkan perpaduan di antara kaum yang ada di tanah air. Namun, dasar pendidikan negara pada hari ini telah menyeragamkan sistem pendidikan di mana semua kaum mengamalkan sistem pendidikan yang sama mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan ini telah terbukti melahirkan ratusan ribu lapisan sekolah dan institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan banyak lagi. Dengan adanya sekolah dan institusi pengajian di Malaysia, tenaga penggerak pembangunan negara dalam pelbagai bidang dapat dicapai. Di samping itu, dasar pendidikan tanah air kita juga membuktikan bahawa tanah air mempunyai daya saing dengan dasar pendidikan luar negara serta mutu dasar pendidikan negara sentiasa dinaik taraf untuk melahirkan anak watan yang berkualiti lagi berilmu dan berupaya memimpin sesebuah negara dengan berwibawa dan berdedikasi. Seterusnya, kemerdekaan penting kerana ekonomi sesebuah negara yang merdeka dapat dilaksanakan mengikut selera sendiri demi kepentingan negara itu sendiri. Pembangunan ekonomi akan dapat dijalankan dengan sekatan dari pelbagai bidang dan sektor, sama ada di luar bandar ataupun di kawasan bandar. Dasar ekonomi baru DEB ialah salah satu contoh dasar pembangunan ekonomi yang bermatlamatkan untuk mewujudkan pembangunan seimbang bagi melahirkan masyarakat hidup sederhana, bersatu padu dan adil. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 hingga akhir tahun 1960, pembangunan ekonomi didorong oleh kuasa pasaran. Hasilnya, Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidakseimbangan yang serius. Ini bermakna walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, kekayaan tidak diagihkan dengan baik. Golongan miskin, kebanyakannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani, masih ramai dan masih mundur. Pada masa kini, negara kita telah menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu teras pembangunan sosioekonomi. Kemudahan moden seperti jalan raya, sekolah, klinik kesihatan, kuasa dan bekalan air telah menjadi kemestian dalam sesebuah negara. Pelajar Bumiputera bukan sahaja mendapat pendidikan di peringkat rendah, bahkan menengah, tetapi ramai yang berjaya ke peringkat universiti. Ramai juga yang dihantar belajar ke institusi pengajian tinggi di luar negara. Keadaan ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan kira-kira 45 tahun di mana hanya ada segelintir sahaja doktor pakar Bumiputera. Sekiranya negara kita tidak merdeka, sudah pasti membantutkan pembangunan ekonomi.
Selain itu, adalah mustahil untuk mendapatkan pelabur-pelabur luar yang melabur pada negara yang tidak merdeka. Selain itu, Malaysia kaya dengan hasil bahan mentah. Kemerdekaan juga penting untuk pembangunan sesebuah negara. Sebelum merdeka, banyak kekayaan yang telah dikaut oleh penjajah. Ekoran dari peristiwa rusuhan kaum pada tahun 1969, DEB telah diperkenalkan pada tahun 1970. Ia bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil dan aman. Di samping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pengstrukturan semula masyarakat adalah supaya jenis kaum tidak sinonim dengan kegiatan ekonomi. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk di luar bandar, memodenkan sektor pertanian, meningkatkan tahap pelajaran, mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuiti korporat Bumiputera. Dasar Wawasan 2020 telah banyak menyumbang kepada pembangunan Malaysia bagi mencapai pembangunan yang seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Seterusnya, kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi berserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh pelbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB. Merupakan satu elemen penting dalam kejayaan ini. Negara juga telah membangun dan memperbaiki sistem pengangkutan dan komunikasi bagi menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Perhubungan adalah kawasan sangat penting untuk memastikan pembangunan dapat dilakukan dengan seimbang. Pembangunan juga dapat mengurangkan kadar kemiskinan dengan memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Sekiranya negara kita tidak merdeka, adakah pembangunan seperti ini dapat digapai? Kita dapat menjadikan negara Afrika sebagai contoh negara yang tidak membangun akibat perang. Antara sebab lain ialah untuk mengekalkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada bangsa dan negara Malaysia. Dasar-dasar ini dapat merapatkan jurang pendapatan antara etnik. Perkara ini penting kerana ini adalah penyebab kepada berlakunya peristiwa 13 Mei. Melalui dasar ini, negara telah merancang bagi memodernkan kawasan luar bandar di samping mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kelompok etnik di Malaysia. Kerajaan telah membaik pulih kualiti hidup rakyat terutamanya melalui pendidikan, kesihatan dan kemudahan prasarana. Pelbagai kempen telah dilakukan bagi menerapkan semangat nasionalisme. Semangat sedemikianlah yang menjadi intipati kepada kekuatan negara. Sebagai intihan, semua harus bersendil bahu untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara harus digenggam erat untuk kepentingan bersama. Kemerdekaan sedia ada tidak seharusnya dijanamkan di anasir-anasir yang cuba mengusik kedaulatan dan keamanan Malaysia. Perasaan sayang akan negara Malaysia harus dipupuk sejak kecil agar generasi muda tidak melupakan tanggungjawab mempertahankan kemerdekaan negara Malaysia. Malaysia sentiasa menjadi nombor satu dalam jiwa dan minda rakyatnya.